اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بشرى لنا من المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى أعلنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama kami di dalam rancangan After Hours dari Masjid Al-Istighfar. Hari ini kita akan mendengarkan tazkirah dari Al-Fadhil Ustaz TM Fauzi yang bertajuk Rahsia Khusyuk di dalam solat. Falyatafaddal Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akhwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Ta'ala dan selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita sehinggalah sampai hari ini tanggal 7 hari bulan Ramadan
1441 Hijrah bersamaan dengan 30 hari bulan April tahun 2020. Alhamdulillah, hari ini genap kita berpuasa 1 minggu daripada hari Jumaat yang lepas kita bermula. Hari ini hari Khamis, dan biasanya pada hari Khamis malam Jumaat ini saya menyampaikan kuliah di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris. Jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua para pelajar yang mengikuti pengajian di Pasir Ris. Selamat mengikuti program Tazkirah Ramadan ini. Dan demikian juga kepada sekalian para yang mengikuti program Tazkirah Ramadan dari sekalian muslimin dan muslimat, ahlan wa sahlan, ya marhaban bikum. Syukurlah kepada Allah Ta'ala yang sampai saat ini kita masih lagi dapat mengerjakan ibadat puasa. Mudah-mudahan ya Allah, terimalah puasa kami sampai ke hari ini dan lanjutkan usia kami sampai ke akhir Ramadan. Dapat kami teruskan ibadat puasa Ramadan dalam keadaan Kau meridai kami dan mengampuni kami dan menjadikan kami pada golongan yang Kau lepaskan dari neraka-Mu ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, hari ini hari ke-7. Jadi artinya sudah 7 hari kita puasa. Mari kita muhasabah sedikit daripada kita punya puasa. Sebab puasa ini dia ada dia punya natijah. Apa natijah dia? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan atas kamu berpuasa seperti mana yang telah difardukan atas umat yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi kita muhasabah sedikit. Apakah kita sudah sampai ataupun kita sedang menuju kepada darjat takwa, dan apakah dia tanda-tandanya? Maka itulah dia pelajaran kita pada hari ini, untuk kita mengetahui dan muhasabah tanda-tanda yang kita ini menuju ke peringkat takwa. Di antara tanda yang paling besar sekali ialah kita dalam mendirikan tiang agama kita, iaitu solat. Dan itulah tajuk kita, rahsia solat, rahsia khusyuk dalam solat. Jadi ibadat ini dia ada yang zahir, ada yang batin, ada yang jasmani, ada yang rohani. Zahir kita salat, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud dan seterusnya. Itulah pergerakan zahir kita. Itulah pergerakan jasmani kita. Manakala pula hati kita, rohani kita, batin kita, ialah hati kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam ibadat zahir kita ini kita menghadap kiblat, salat kita menghadap kiblat, maka hati kita menghadap ke mana? Kiblat hati kita ialah Allah. Itulah dia khusyuk, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ibadat ini dia dikira daripada apa yang dalam hati kita, apa yang dalam rohani kita. Kalau sekira cantik saja zahirnya, ibarat kata seorang tu cantik dengan pakaiannya, rupa bentuknya, tapi tak ada roh. Apa maknanya? Mati. Jadi kalau sekiranya kita menghadiahkan kepada seorang raja satu wanita yang cantik sekali, tetapi dah tak ada roh, maknanya mati wanita tu. Jadi kita menghadiahkan mayat kepada raja tersebut. Bagaimana raja itu? Apakah dia gembira? Apakah dia terima kasih? Atau dia pemurka? Itulah ibaratnya bila kita salat, hati kita ini perlulah roh kita dihidupkan. Perlulah hati kita itu menghayati apa ibadat kita. Perlulah hati kita itu menghadap pada Allah. Itulah namanya khusyuk. Begitulah dia Allah SWT telah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Apa sifat orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Nah, kita muhasabah balik diri kita. Kita dah puasa 7 hari. Apakah sudah dapat kita mengikiskan nafsu kita yang jahat?
dan kita isikan hati kita dengan cahaya iman dan taqwa, kalau kita sudah ada dapat tu, walaupun tak banyak, walaupun tak 100%, tapi ciri-ciri khusyuk sudah mula ada. Dan ciri-ciri khusyuk inilah akan membawa kita kejayaan. Sebab Allah Ta'ala telah janjikan, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang beriman. Siapa? Orang yang khusyuk dalam solatnya. Nah, khusyuk ini dalam solat ini merupakan sifat orang beriman. Sebab orang yang munafik, na'udzubillah min zalik, mereka ini tidak beriman pada Allah. Jadi solat mereka ini memang tak ada khusyuknya. Ya, bahkan mereka itu jauh daripada khusyuk. Apa Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat orang munafik? Muzabzabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa la wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ni orang yang tak ada pendirian. Apabila mereka berdiri solat, mereka berdiri dengan malas. Dan mereka berdiri dengan malas, tidak ingat apa yang mereka baca, tak ingat apa yang mereka salat. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingat pada Allah, tak berzikir pada Allah mereka sedikit. Ini sifat orang munafik. Dan kemudian mereka ini beramal, beribadat, yura'unan nas, menunjuk-nunjuk saja pada manusia. Maka dengan sebab itulah di sini, apabila kita mengatakan kita orang beriman, kita kena jaga solat kita. Jangan kita hanya berpuas hati, kita sudah bersolat. Karena sekadar bersolat saja dengan tanpa ada khusyuk, maka solat itu adalah merupakan solat yang mati, yang tidak ada roh, yang sudah mayat. Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebab itulah dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana dalam beberapa hadis yang akan saya petikkan di sini daripada kitab Fadailul Amal yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Syekhul Hadis, iaitu Maulana Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat kepada rohnya dan barakah ilmunya kepada kita. Kepada beliau kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil untuk orang yang salat. Dia salat tapi masuk neraka. Iaitu kenapa? Iaitu mereka yang lalai daripada salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya. Lalai daripada salat ini banyak tafsiran para ulama. Antaranya lah lalai dalam dia mengerjakan ibadat solat itu sendiri. Tidak ada khusyuknya. Antaranya juga ialah lalai daripada segi menjaga waktu. Selalu lambat-lambatkan solat. Antara lalai juga dia tidak menjaga rukun-rukun solat. Dan demikian juga antara lalai juga ialah dia tidak menjaga hukum-hukum agama yang dia telah berjanji kepada Allah dalam solatnya. Jadi maknanya itu semua boleh termasuk dalam perkataan orang yang lalai daripada solatnya. Jadi sebab tu kita selalu berwaspada dan mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami khusyuk dalam solat kami, ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang lalai dalam solat kami. Bantulah kami, ya Allah. Kami tahu iman kami lemah, kami tahu hati kami penuh dengan dosa. Sebab itulah kami susah dapat khusyuk dalam solat. Tapi kami mohon padamu, ya Allah, agar kau kurniakanlah kami salatnya khusyuk, agar kami dapat benar-benar menghayati ibadat kami kepada Engkau, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah menceritakan kepada kita dan bersabda, perkara yang pertama sekali yang dicabut daripada umat ini ialah solat. Itulah dia tuan-tuan. Jadi perkara pertama ni, iaitu kita dalam umat akhir zaman,
Macam-macam lah, kita semayang, kita puasa. Masa kita semayang, masa kita puasa, masa pergi haji. Tapi ada perkara pertama yang sudah dicabut. Apa dia? Khusyuk dalam solat. Itulah dia tuan-tuan. Jadi khusyuk dalam solat ni, hampir-hampir sampai Nabi menyebutkan, tidak ada yang khusyuk dalam solat mereka. Allah, bimbang tuan-tuan ya. Itulah petanda-petanda akhir zaman. Dan kita pun tak maulah jadi pada golongan yang sedemikian. Sebab itulah kita pada petang ini, kita muhasabah diri kita. Jadi dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang selesai solat, dia mendapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau 1/2 daripada pahala maksimumnya, iaitu solatnya. Jadi makna di sini orang yang solat tak sama pahalanya. Orang ni salat sama-sama salat, tapi dia ni dapat 1/5, ini dapat 1/10, ini dapat 1/3. Kenapa tu? Mengikut khusyuknya dalam solat. Jadi kalau khusyuknya lebih, alhamdulillah banyak. Kalau khusyuknya sedikit, dapatlah sedikit. Kalau tak ada khusyuk, maaflah, zero lah solatnya. Tak ada dapat apa-apa kurniaan daripada Allah Ta'ala. Allah. Itulah dia para jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan khusyuk oleh Allah dalam salat. Sebagai petanda juga, ibadat puasa kita ini adalah puasa yang telah diterima oleh Engkau ya Allah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita muhasabah ni, bukan kita nak tunggu dah habis Ramadan. Dah habis Ramadan, dah habis lah. Sebelum habis Ramadan ni, kita lihat sejauh manakah dia punya natijahnya, hasilnya daripada puasa Ramadan kita, yang iaitulah membawa hati kita khusyuk kepada Allah Ta'ala. Demikian juga dalam sepotong hadis pada Sayyidina Anas radhiyallahu an, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang bersalat pada waktu-waktu yang ditetapkan dengan wuduk yang sempurna, dengan rasa penuh hina dan tawaduk, dan dengan qiyam, rukuk dan sujud dilakukan dengan memuaskan, maka solat demikian itu naik dengan rupa yang bercahaya dan indah, serta akan mendoakan orang itu dengan kata-kata, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau telah memeliharaku. Nampak tuan-tuan? Jadi kita solat, kita jaga wuduk kita, waktu dia, dan waktu kita qiyam berdiri, waktu bacaan kita, rukuk kita, i'tidal, sujud, baca betul-betul, jangan kelang kabut. Dan kemudian bila semayang kita dah selesai dengan cara yang tertib, maka solat ini akan naik bercahaya, dan dia akan doakan kita, Allah pelihara engkau sebagaimana kau pelihara aku. Tapi sebaliknya bagaimana? Sebaliknya apabila dia solat itu tidak sempurna, tak jaga wuduknya, tak jaga dia punya waktunya, tak jaga waktu dia berdiri, tak jaga waktu dia baca, rukuk sujudnya tak ada yang betul, dan kemudian selesai solat dia naik seperti kain buruk yang hitam, dan kemudian sampai di depan Allah Ta'ala bungkuskan dia seperti kain buruk, campak balik ke muka orang yang solat itu, dan solat itu akan mengata, dayya'akallah kama dayya'tani, Allah celakakan kau sebagaimana kau celakakan aku. Jadi dia solat bukan dia dapat pahala, bukan dapat darjat, dapat celaka pula. Allah. Itulah dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa nasab, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Berapa ramai orang yang salat tak dapat apa-apa dari salatnya, melainkan penat dan letih saja. Penat saja. Aku solat tarawih 20 rakaat 3 witir. Iyalah, baguslah. Tapi macam mana kau punya hati? Macam mana rukuk sujudnya? Jadi semayang macam kelang kabut, macam kena kejar hantu. Ini semayang bukan tarawih, ini semayang MRT. Kenapa Ustaz? Sebab tarawih itu mana rehat, tenang.
Bukannya kelang kabut. Kalau ada kelang kabut bukan nama tarawih, tapi sembahyang kelam kabut atau MRT atau sembahyang kena kejar hantu. Lari cepat-cepat. Itulah dia tuan-tuan. Maaflah ya. Ini kita ni muhasabah diri kita. Kita perbaikilah mana ada kekurangan tu, kita perbaiki. Jadi kita ingat, apakah solat kita itu akan membawa kita dapat rahmat ataupun dapat kecelakaan? Kitalah buat keputusannya. Macam mana kita nak. Jadi itulah sudah tentulah semua kita nak yang rahmatnya. Dapat doa daripada solat kita. Jagalah solat kita itu. Begitulah dalam sepotong hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mula-mula sekali seseorang itu akan disoal pada hari kiamat ialah solatnya. Seseorang itu akan berjaya dan akan mencapai maksudnya kalau solatnya diterima, dan akan gagal serta rugi besar kalau solatnya ditolak oleh Allah SWT. Nampak tuan-tuan? Semua manusia akan dihisap, termasuk diri kita. Dihisap, dihitung oleh Allah di yaumul qiyamah. Tapi apakah perkara yang pertama sekali? Nak menunjukkan perkara pertama ni paling penting. Apa dia? Salat. Salat itulah perkara pertama sekali yang akan Allah Ta'ala perhitungkan kepada kita. Cek kita punya salat. Kalau salat kita okey, bagus. Wuduknya bagus. Waktunya bagus. Rokok sujudnya semua bagus. Hati dia pun khusyuk pada Allah. Ikhlas dia pada Allah. Maka Allah Ta'ala kata pada malaikat, masukkan orang dalam syurga. Tak payah lagi nak cek-cek lagi. Puasa ke zakat, haji tak payah cek. Sebab orang ni dan dia jaga salat. Maknanya dengan dia jaga salat itu, dia adalah orang yang betul-betul jaga hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi yang lain-lain tu tak payah cek lagi lah. Masya Allah. Ini satu kelebihan dan kemuliaan. Tapi kalau ada kekurangan dia dalam salat itu, maka Allah SWT perintahkan kepada malaikat, cek pula salat-salat sunat dia. Ini salat fardu dia ada kekurangan. Cek salat sunat dia. Dia ada buat sunat tak? Okey, ada. Ambil semua sunat dia tu, ditampalkan kepada mana yang kurang daripada salat fardu dia. Dan kalaulah sekiranya dapat ditampal, alhamdulillah, selamat juga, masuk syurga. Tapi kalau tak ada, sembahyang sunat tak ada, tak ada, ataupun tak cukup, ini dia punya masalah dia besar ni, aksiden dah besar dah pecah dah cermin, dah pecah dah tayar, enjin pun dah rosak, nak cari spare part tak ada lagi, nak tampal-tampal pun tak boleh. Habis hantar mana? Hantar scrap aja. Astaghfirullah. Scrap mana ustaz? Neraka. Na'udzubillah min zalik. Nampak tuan-tuan? Allah. Sebab tu kita jaga solat kita tuan-tuan. Orang yang betul-betul boleh jaga solat ialah orang yang benar-benar beriman. Sebab Allah dah sebut, qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatim khashi'un. Yang khusyuk dalam solatnya. Itu dia tuan-tuan ya. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami di hari perhitungan. Janganlah kau periksa kami satu persatu. Pasti kami banyak kesalahannya. Mudahkanlah perhitungan atas kami ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Dengan rahmat-Mu yang luas ya Allah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Kita minta Allah Ta'ala mudahkan perhitungan atas kita lah. Ya? Kita pun tak mau sampai kita pun macam tu pula ya. Tapi kalau Allah Ta'ala maaf kata, Allah tutup mata, tak apa, ini hamba ni aku tak mau cek lagi, sudah ke syurga, alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami pada golongan tersebut. Sebab memang Nabi ada sebut, ada 70,000 daripada umatnya yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa dihitung-hitung, tanpa ditanya, tanpa dibuka buku dia, tak ada, terus masuk syurga. Ya Allah, jadikanlah kami pada golongan yang kau masukkan syurga dengan tanpa hisab, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Ya, muslimin rahimakumullah. Jadi bila kita kata solat yang khusyuk tu, jagalah rokoknya, iktidalnya, sujudnya, semua rukun-rukun solat tu. Maka orang yang tak menjaganya, bahkan melakukan solat dengan maaf kata kelang kabutnya, tak ada tomak nina, tak ada dia punya sempurna rukuk sujud dia. Apa kata Nabi SAW daripada Sayyidina Abdullah bin Abul Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pencuri yang sehabis-habis jahat ialah dia yang mencuri di dalam solat. Pencuri yang paling jahat, yang paling teruklah pencuri ini. Pencuri apa tu? Mencuri dalam solat. Jadi sahabat pun terkejut. Macam mana orang tu nak mencuri dalam solat? Kita solat, dia curi kasut kita ke? Bukan tu. Itu pencuri juga tu. Tapi ni ada lagi dahsyat lagi. Iaitu Nabi kata, para sahabat bertanya bagaimana boleh seorang tu mencuri dalam solat. Baginda menjawab bahawa apabila seseorang itu tidak rokok dan sujud dengan sempurna. Dia rokok, macamlah kita kata mas spring. Dia tunduk, pop, dia tolak balik. Kalau dia sujud, macam ayam makan padi, pop, dia tolak balik. Pop, pop, tolak balik. Allah, na'udzubillah menzalik. Jadi macam itulah dia para jemaah sekalian ya. Kita bila solat tu, kita jaga rokok. Iktidal kita, sujud kita, mesti wajib ada tomak ninah. Apa tu tomak ninah? Berhenti, complete stop. Complete stop bukan nak menunggu sampai 5 minit. Bukan nak 5 second pun. Sekadar baca subhanallah. Berapa lama nak baca subhanallah? Alah, sekejap. Subhanallah. 2 second aja. 2 second. Maknanya complete stop. Sampai sempat sujud. Subhanallah. Dia angkat kepala. Itu dah selesailah dia punya rukun. Tapi janganlah itu je. Bacalah betul-betul doa dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sujud rokoknya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Macam itulah. Dengan penuh perasaan. Bila kita baca tu kita penuh perasaan. Apa perasaan kita? Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau, maha agung engkau ya Allah. Apabila kita sujud subhana rabbil a'la bihamdi, maha suci engkau, maha tinggi engkau ya Allah. Macam tu. Maknanya kita ada perasaan hati kita. Kita puji Allah di lidah, hati kita ingat dunia. Kau ni semayang sembah pada siapa? Astaghfirullahalazim. Kau kata sembah pada Allah, tapi hati kau ingat kepada dunia. Kau sembah pada dunia. Tidaklah aku sembah pada hati kau, mesti sama-sama dengan apa yang kau ucapkan dengan lidah kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, antaranya ciri-ciri khusyuk itu. Begitulah pula dalam hadis yang berikutnya lagi daripada Ummur Ruman, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an punya isteri. Beliau mengatakan, aku sedang bersolat dengan tidak sengaja. Kadang-kadang aku berdiri condong ke kiri dan condong ke kanan. Abu Bakar radhiyallahu melihat aku berbuat demikian dan memarahiku sehingga aku hampir-hampir nak berhenti solat dengan perasaan takut. Kemudian beliau memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang berdiri solat, hendaklah dia menjaga badannya supaya jangan bergerak dan janganlah berkelakuan seperti orang Yahudi, kerana berdiam dengan tidak bergerak adalah salah satu dari yang dikenaki dalam solat. Badan kita tegak berdiri, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maknanya sini jangan ada sifat malas. Kadang-kadang ada orang sifat malas, dia diri atas satu kaki. Macam mana dia satu kaki? Kaki kanan dia relax, kaki kiri dia setegak. Jadi dia belok ke kanan. Kaki kiri dia pun relax, karena kaki kanan tegak. Jadi dia condong ke sebelah kiri. Ini namanya makruh tuan-tuan. Ini namanya malas. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu sembahyang pada Allah dengan qanitin, dengan khusyuk. Macam mana khusyuk? Hati kita menghadap pada Allah. Badan kita, bau kita tundukkan sikit ke depan. Bukan bongkok, tidak. Tapi condongkan sikit ke depan. Dan kemudian mata kita pandang ke tempat sujud. Dalam waktu kita rokok, mata kita pandang pada kedua ibu jari kaki kita. Apabila kita sujud, mata kita pandang pada hidung. Apabila kita duduk antara dua sujud, kita pandang pada dua tangan kita. Apabila kita duduk tahiyat, kita pandang pada jari telunjuk kita. Dan apabila kita beri salam, pandang pada bawah kanan dan pandang pada bawah kiri. Maknanya kita jaga mata kita, jaga hati kita, jaga badan kita. Jangan kita bergerak sana bergerak sini.
garuk-garuk, kemudian kita ni lalat. Jangan, sabar, tenang. Sahabat Nabi SAW dalam masa dia solat, hati dia penuh dengan menghadap pada Allah. Satu sahabat, dia menjadi pengawal di tengah malam. Kalau semua kumpulan sahabat yang lain sedang tidur, Nabi minta siapa nak jadi pengawal, maka dia pun mengatakan, aku dia Rasulullah. Dia pun jadi pengawal. Tapi dalam masa dia mengawal tu, dia solat. Apabila dia solat, orang kafir musuh ni nampak ada orang pengawal ni, mereka pun panah kena pada belakang dia, tapi dia tak berhenti solat. Kemudian orang kafir ingat, tak kena ke? Panah satu lagi, kena lagi, tapi dia tak berhenti solat. Darah dia menitis, kena pada kawan dia kat mukanya yang sedang tidur. Kawan ni pun tak sedar. Bila kawan ni sedar, cari siapa yang panah, larilah musuh si kafir tu. Kemudian lepas orang dia pun solat, kawan dia kata, kenapa kau tak berhenti solat? Kau dah kena panah tu. Katanya, aku setengah sedap membaca suratul Kahfi. Masya Allah. Kita ni kena lalat sikit pun dah mengelenyah dah. Ini kena panah pun tak bergerak lagi. Steady lagi. Allah. Itulah orang dapat rasa khusyuk. Sebab tu di sini kita kena usahalah. Memang kita tak sampai darjat macam tu pun. Tapi janganlah kerana lalat sikit, nyamuk sikit, kita dah gerak sana, gerak sini. Badan kita, bau kita butang baju. Waktu sebelum salat tu, butang baju tu biar betul-betul. Jangan tengah-tengah semayang, baru nak butang baju lah, nak betulkan pen, apa ni? Maaf tuan-tuan ya. Sebab tu Nabi SAW, bila melihatkan pada satu orang yang tengah semayang, dia bergerak sana, bergerak sini. Nabi kata, lau khasha'a qalbuh, la khasha'ati jawarihuhu. Kalaulah sekiranya hati dia khusyuk, tubuh badan dia, anggota dia pun akan khusyuk juga. Makna tak bergerak sana, bergerak sini. Nampak tuan-tuan? Kita jagalah ya, dengan makna khusyuk yang sebenarnya. Supaya kita dapat menghayati ibadat solat kita. Maka didatangkan pula, iaitu, apakah makna khusyuk? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, apakah itu khusyuk? Beliau berkata, menumpukan ingatan kepada Allah Ta'ala dalam solat, itulah dia khusyuk. Fikiran kita fokus kepada Allah SWT. Tidak ada ingat pada kerja, ingat dunia, ingat kawan, tak ada, blank, putus. Semua kabel kita putus. Line cut off. Tak ada lagi. Circuit breaker, tutup semua. Tak boleh keluar rumah. Stay home. Macam tu hati kita. Stay home. Ingat pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tak ada apa-apa berasa. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu an, waktu satu masa peperangan, kena anak panah kat betis dia. Ada kata kat paha dia. Kemudian bila orang tarik, sakit. Tak boleh. Sayyidina Ali kata, nanti dulu. Bagi aku solat. Nanti aku tengah solat, korang cabut. Maka dia pun solat. Tengah-tengah dia solat, kawan-kawan dia pun cabut panah tu. Kemudian selepas Sayyidina Ali pun Assalamualaikum, dah habis solat. Tanya, dah cabut? Dah. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Sayyidina Ali bila dalam solat, sedikit sakit pun tak rasa. Ustaz, dia magic ke apa? Bukan magic, itulah hati dia menumpu pada Allah. Bila hati dia tertumpu pada Allah, dia tak ada rasa apa pun kesakitan yang ada di luarnya. Itulah dia tuan-tuan. Ya Allah, kurniakanlah kami khusyuk ya Allah. Kami sangat rindu untuk dapat salat khusyuk ya Allah. Tapi kami tahu kami banyak dosa. Engkau sajalah yang dapat bersihkan hati kami. Dan kurniakan khusyuk dalam hati kami ya Allah. Dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apa tu khusyuk? Dia menjawab, mereka yang takut akan Allah, berperkiti baik dan tidak bergerak dalam solat. Iaitu orang yang akhlaknya baik dan kemudian tak bergerak dalam solat. Jaga. Sebab tu kita, badan kita, tangan kita semua jaga. Jangan kita gerak-gerakkan dalam solat kita. Hati kita pun kena jaga. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, berlindunglah dengan nama Allah daripada ibadah pura-pura. Maka sahabat bertanya, apakah ibadah pura-pura itu? Buat-buat saja. Iaitulah ibadah yang pura-pura khusyuk tapi hati dia kosong. Na'udzubillah min zalik. Orang tengok, wah dia ni khusyuk lah sembahyang. Wah khusyuk lah.
Tapi hati dia ingat dunia, ingat kawan, ingat kerja, ingat rumah Allah. Itulah kita tuan-tuan ya. Itu kelemahan diri kita. Jadi makna di sini, itu namanya solat orang yang berpura-pura. Itulah solat orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Pura-pura saja. Zahir dia macam orang Islam. Tapi hakikatnya dia tak ada beriman pada Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada sifat munafik. Ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, untuk khusyuk dalam solat, hati itu mestilah penuh dengan rasa takut pada Allah. Dan mata hendaklah memandang ke tanah. Itulah tuan-tuan ya. Nak khusyuk pada dalam solat, hati kita rasa gemetar kita depan Allah. Bagaimana Nabi kita SAW sabda, akhbirna anil ihsan. Jibril tanya pada Nabi, beritahulah kepada kami apa tu ihsan. Apa jawab Nabi? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan tu kau sembah pada Allah seperti kau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinlah bahawa Allah sedang melihat kau. Jadi kita Allahu Akbar. Lah kita ni mana nak nampak Allah Ustaz? Mata pun zahir pun tidak, mata hati pun tidak. Ya, tapi kita yakin Allah sedang melihat kita. Allah sedang perhatikan kita. Jadi bila kita solat ni, seperti mana kata seorang wali Allah, Hatim Al-Balkhi. Beliau ini bersolat, salat dia tu dalam salat dia, seolah-olah dia berdiri atas jembatan Siratul Mustaqim. Dan di hadapan dia Allah SWT sedang melihat dia. Dan di sebelah kanan dia neraka, syurga, di sebelah kiri dia neraka. Allah, macam mana tu? Dan malaikat maut sedang berada di belakang dia. Tunggu dia untuk mengambil nyawa dia. Ya Allah, ini perasaan orang-orang kekasih Allah. Allahu Akbar. Dia sudah merasa hati dia di hadapan Allah. Memang Allah Ta'ala kita berhadapan Allah. Sebab tu bila kita salat, apa kita kata? Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Siapa? Iaitu Allah. Kita menghadapkan diri kita depan Allah. Sebab tu kiblatnya hati, kiblatnya roh dalam solat ialah menghadap Allah. Kiblat jasmani ialah kita menghadap kiblat, iaitu Kaabah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Bagaimana kita berada di atas jembatan Siratal Mustaqim. Ini jatuh ni masuk neraka ni. Astaghfirullah. Jadi tekun dia, khusyuk dia. Ni malaikat maut atas aku ni. Kat belakang tinggal tunggu je. Mana ini the last solat yang aku solat. Lepas ni aku tak ada solat lagi. Macam mana perasaan kita? Kalau malaikat maut datang pada kita. Hey, ini aku lagi 5 minit aku nak menyawa kau. Okey, malaikat maut bagi aku solat. Kita solat 5 minit. Tapi dalam 5 minit tu kita punya solat, dah tak ada ingat lagi dunia, dah tak ada ingat keluarga. Kenapa? Lepas ni aku nak mati dah. Inilah perasaan kita bawa dalam solat kita tuan-tuan. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu seperti salat yang terakhir. Itulah Nabi SAW pesan kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita mengambil pelajaran daripada malam ini. Di mana natijah puasa kita ialah menghasilkan taqwa. Dan taqwa itu terletak dalam hati. Dan tanda orang yang bertakwa itu ialah orang yang khusyuk dalam solat. Jadi kalau sampai saat ini kita belum dapat rasa kemanisan dalam solat kita, khusyuk kita, mana kita tahulah puasa kita ni belum dapat membuahkan natijah yang kita ni puasa dengan berjaya. Mohon ampun daripada Allah. Dan terus kita perbaiki. Kita lah kena buat. Bukan dia datang magic daripada Allah terus kita jadi sembahyang khusyuk. Tak ada. Kita kena usahakan wuduk kita baik, jaga waktu bila sembahyang, jaga bacaan kita biar baca betul dan ingat apa yang kita baca. Dan bila kita rokok, kita merasakan keagungan Allah. Bila kita sujud, rasakan ketinggian Allah. Rasakan diri kita di hadapan Allah. Dengan ikhlas hati kita pada Allah. Dan selepas kita beri salam, kita mengharapkan Allah ampunkan kita. Sebab tu kita baca astaghfirullah, minta ampun. Kenapa? Sebab kita tahu ibadat kita tak ada yang sempurna. Jadi mudah-mudahan sedikit tazkirah petang ini tentang solat khusyuk, rahsia khusyuk dalam solat membawa kepada erti untuk kita perbaiki diri kita. Jadi kita solat tarawih,
Allah Ta'ala bukan nak tengok kuantitinya, tapi Allah nak tengok kualitinya. Kalau kita salat tarawih banyak, Alhamdulillah bagus, 20 rakaat bagus. Memang itu yang dituntut. Itu sunnah Nabi. Tapi biarlah yang tenang. Jangan kelang kabut. Dan jangan kita hukum orang. Oh, dia tu semang kelang kabut. Dia tu semang laju. Itu biar itu. Kita tak ada kena-mengena dengan orang punya ibadat. Yang akan menghukum dia, yang akan hitung dia, ialah Allah Ta'ala. Kita tak nampak. Mungkin dia ada buat benda yang lain yang baik. Yang Allah Ta'ala pun tutupkan kesalahan dia masuk syurga. Kita tak tahu. Tapi yang kita nak perhitungkan ialah diri kita sendiri. Ini aku ni solat ni ustaz cakap betul lah. Aku ni memang soalan tak nak khusyuk lah. Aku ni solat ni tak jaga rukuk sujud lah. Bacaan-bacaan aku pun kelang kabut. Jadi kita betulkan diri kita. Jangan kita tengok pada orang. Besok ke akhirat Allah Ta'ala tak suruh kita buka buku orang. Allah suruh buka buku kita. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Buka kitab kau, baca kitab kau. Kitab apa? Kitab amalan kita yang telah dicatat oleh malaikat sepanjang umur kita. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasibah. Memadailah itu sebagai satu perhitungan atas diri kamu sendiri. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Dan kami tahu diri kamilah hamba yang banyak dosa. Kami tahu dosa kami, dosa zahir dan batin. Manusia lihat kami seperti orang baik. Tapi Engkau sajalah yang tahu bagaimana jahatnya diri kami. Bagaimana lalainya hati kami dalam salat kami. Bagaimana riaknya kami dalam ibadat kami. Ya Allah, kami terima kasih kerana Engkau tutupkan sekalian kejahatan hati kami. Dan Kau hanya paparkan kebaikan kami depan manusia. Andai kata kalau Engkau bukakan kejahatan hati kami, pasti kami akan dicemoh oleh manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami malu pada Engkau ya Allah. Nikmat yang Kau beri pada kami sangat banyak. Tapi kami tak pernah menyempurnakan taat kepadamu ya Allah. Tak pernah kami menyempurnakan syukur padamu ya Allah. Ya Allah, sekarang sudah masuk Ramadan, hari yang ke-7. Begitu cepatnya Ramadan datang dan begitu cepatnya dia berlalu. Kami mohon padamu ya Allah, terimalah sepanjang 7 hari ini kami berpuasa. Dijadikan hari ibadat pekan yang Kau terima, yang Kau redai. Dan jadikanlah sakibaki Ramadan yang ada sama kami ini dapat kami menambahkan ketekunan ibadat padamu ya Allah. Mudahkanlah kami mengerjakan puasa dengan sempurna. Mudahkanlah kami mengerjakan salat tarawih dengan sempurna. Mudahkanlah kami dapat qiyamul lail, salat tahajud di malam hari. Mudahkanlah kami dapat mengkhatamkan Al-Quran. Mudahkanlah kami banyak berzikir dan berselawat pada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah semua amalan kami ikhlas mencari keridaan-Mu ya Allah. Bukankan riya, ujub atau sum'ah ya Allah. Ya Allah, dalam bulan Ramadan Engkau telah janjikan Engkau merdekakan beberapa ramai hamba-Mu dari neraka-Mu. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang Kau lepaskan dari neraka-Mu ya Allah. Demikian juga ibu ayah kami, guru-guru kami, datuk nenek moyang kami, pakcik makcik kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, sahabat andai kami, pegawai-pegawai kami, murid-murid kami dan sekalian kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Lepaskanlah kami semua daripada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sedikit daripada apa yang kami lakukan tazkirah petang ini. Jadikanlah dia satu amalan yang ikhlas ya Allah. Dan dapatkanlah kami beramal dengannya. Khusyukkanlah hati kami dalam salat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatkanlah penyakit COVID-19 ini pada negara kami dan semua negara-negara yang lain ya Allah. Berikanlah kami yang menghadapi cubaan-Mu ini dengan kesabaran dan redha dan syukur ya Allah. Bantulah mereka yang dalam kesusahan, kepahitan, yang tidak ada makanan minum dan tidak ada tempat tinggal ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan kami. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Dari Engkau kami datang, kepada Engkau kami kembali. Kami tahu Engkau sedang mendengarkan permohonan kami. Dan kami tahu Engkau akan mengabulkan doa kami. Kami meletakkan harapan sepenuhnya pada Engkau ya Rahman. Terimalah doa kami. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Ya para jemaah sekalian, mohon maaf dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua datang daripada Allah, yang salah silap dari kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya, maaf banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tazkirah Ramadan saya adakan setiap hari jam 5.30 petang dan melalui Facebook T.M. Fauzi Travel ataupun Facebook Ustaz T.M. Fauzi. Tuan-tuan boleh ikutinya dan share lah dengan kawan-kawannya. Dan kita juga akan siarkan pada jam 9.30 malam. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, kita berkongsi-kongsi ilmu. Mudah-mudahan kita pun dapat pahalanya dan dapat faedahnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, amat terasa sungguh saya dengan tazkirah Al-Fadil Ustaz TM tadi. Penonton bagaimana? Solatnya khusyuk tak? Diriwayatkan dulu para sahabat apabila mereka solat, pergerakan dan penghayatan mereka sungguh khusyuk sehingga burung-burung yang lalu hinggap di bahu mereka kerana burung-burung itu mengingatkan bahawa mereka ini adalah dahan kayu. Masya Allah, cuba kalau kita di mana nak ingat kerja yang belum habis lain, mana dengar suara anak-anak lain. Saya teringat dengan kata-kata Imam Ghazali di kitabnya tentang khusyuk di dalam solat ini. Menurut Imam Al-Ghazali, bahawa solat itu merupakan munajat, iaitu berdialog ataupun berbisik seorang hamba terhadap Tuhannya. Apabila solat itu sebagai munajat, sudah tentu ianya dilakukan dengan penuh kesedaran di samping khusyuk dan tawaduk. Bagaimana mungkin seorang yang lalai boleh berbisik atau berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya di sini apa? Orang yang khusyuk ini dia seperti orang yang menigau. Rugilah kita kalau solat kita itu tidak berbaloi, hanya mendatangkan penat sahaja. Sama-samalah kita cuba mencari jalan untuk kita tidak lalai di dalam solat kita. Cuba kita fahamkan makna ayat-ayat yang kita baca di dalam solat. Jadi kita boleh menghayatinya. Jaga pergerakan solat kita, jangan kelang kabut. Cuba solat awal waktu. Tetapkan niat di hati bahawa kita ini adalah hamba Allah di mana kita amat memerlukannya, dan solat ini adalah tiang yang akan menyampaikan segala harapan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semoga kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang berjaya memperoleh khusyuk di dalam solat. Kita akan kembali selepas iklan ini. Puasa batal kita. Gosok gigi kalau puasa batal tak Tak batal. Kalau sebelum zuhur, okey. Kalau lepas zuhur pun tak batal, tapi dah makruh sahaja. Ramadan is a month of hope. A sacred month where Muslims around the world will have to observe fasting from dawn to dusk. Allah has mentioned in Surah Al-Baqarah verse 185, which means,
Ramadan is the month in which was sent down the Quran as a guide to mankind and also clear signs for guidance and judgment between right and wrong. Time for self-discipline in our ibadah. Let's do extra solat, let's do extra zikir. Increase your good deed by giving charity. Strengthen your relationship with Allah Subhanahu Wa Taala. Our devotion to Allah in the month of Ramadan should not only limited to salat and fasting. It should be reflected also in the form of actions, words and intentions. A month of repentance, reflections, asking forgiveness. A sacred month that is chosen by Allah Subhanahu Wa Taala to train believers to control their desires and enhance their spirituality. A month that teach us to have compassion toward others. Even though we'll be welcoming and celebrating Ramadan in this COVID-19 time, It does not dampen the spirit to observe fasting month by observing and celebrating it with your loved ones at home. Ramadan is here. Are you ready? InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari Ustaz Mazlan Harun. Pada malam ini kita akan mendengarkan surah At-Tariq. Surah At-Tariq adalah surah yang ke-86 di dalam Al-Quran. Surahnya terdiri daripada 17 ayat dan ia termasuk dalam kelompok surah Al-Makkiyah. Surah ini diturunkan atas teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang kafir yang bernama Abul As'ad, di mana beliau telah dengan sombongnya memegahkan diri beliau dan mencabar golongan Quraisy untuk memindahkan beliau ke tempat yang lain. Seandainya mereka berjaya membuat demikian, beliau akan hadiahkan sesuatu kepada mereka. Beliau juga berkata dengan megahnya bahawa beliau mampu mengalahkan malaikat-malaikat yang menjaga neraka Jahannam. Subhanallah. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran di atas perbuatan itu. Surah ini memberi renungan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi jiwa, maka jangan sesekali kita merasakan diri kita ni lebih berkuasa atau memegah-megahkan diri kita. Jauhilah sifat takabur. Ketahuilah di hari kiamat nanti tiada kekuatan atau kuasa yang dapat membantu kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah ini juga kita dapat lihat sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia tidak menyuruh Nabi mendoakan akan kehancuran si kafir itu. Walhal pada akhir ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk memberi orang-orang kafir ini sedikit masa untuk mereka sedar atas perbuatan mereka. Pada bulan yang mulia ini, marilah kita sama-sama reflek akan kelemahan diri kita. Sedangkan Allah mengajak Nabi untuk memberi peluang kepada yang mungkar, siapalah kita untuk memaksa atau menghukum. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا